Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua pendengar di alam maya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi 12 Syawal 2021 Masihi bersamaan 1442 Hijrah dengan norma baharu. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira buat semua. Yang dihormati barisan staf khususnya dari unit pengurusan kolej, para pensyarah serta para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum memulakan program kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang diri saya. Saya, Nur Dahiyah Suhana binti Zainal, selaku kaunselor pelatih di unit kerjaya dan kaunseling UiTM Kampus Pasir Gudang, sekaligus merangkap moderator pada hari ini. InsyaAllah, pada hari ini kita akan teruskan dengan perkongsian ilmu yang membawa tajuk Membongkar Rahsia Personaliti Anda melalui Inventory Personality Warna IPW. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengupas tajuk kita pada hari ini, suka untuk saya perkenalkan dua orang kaunselor ataupun penceramah dari UiTM Kampus Pasir Gudang, iaitu yang pertama, Puan Suzaina binti Rahmat, kaunselor BRAFTA dan juga merupakan pegawai psikologi kanan di unit kerjaya dan kaunseling UiTM Kampus Pasir Gudang. Untuk penceramah yang kedua, saya perkenalkan Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin, juga pegawai psikologi dan kaunselor berdaftar dari unit kerjaya dan kaunseling UiTM Kampus Pasir Gudang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya menjemput penceramah yang pertama, iaitu Puan Suzaina binti Rahmat untuk meneruskan program. Dipersilakan Puan. Alright, Assalamualaikum semua. Terima kasih buat saudari moderator Cik Nur Dahiyah Suhana Zainal, pelajar praktikal saya pada USIM. Siapa yang USIM kat sini? So far USIM tu macam Ustaz Aziza, sifu-sifu dia lah tu. Okay, again thank you so much. Kita bagi chance lah pelajar-pelajar praktikal ni untuk dia bercakap. Sebab so far pandemik ni kesian pelajar praktikal tak dapat face to face dengan pelajar. Semua secara virtual lah. So bakat talented dia, skill dia untuk cakap depan orang tu kita tak dapat nak nampak. Tak dapat ada pengalaman. Okay, again thank you so much buat Puan Farida and team daripada staf unit pengurusan kolej sebab sudi luangkan masa untuk sesi ni. Untuk makluman seperti yang slide awal Aina terangkan tadi adalah road tour klinik kaunseling ni bukan saja-saja kami buat. Bukan saja-saja kami nak susahkan waktu anda untuk menjawab soalan semua. Dia adalah amanat pertama daripada rektor iaitu kaunselor perlu turun padang. So bagaimana kaunselor nak turun padang ketika pandemik ni? Inilah cara kami yang boleh turun padang adalah melalui sesi online. So terima kasih atas kerjasama yang telah semua pihak laksanakan. Dan kami juga telah email untuk hasil ujian yang anda semua telah jawab. Mana yang tak dapat hasil tu masih tak jawab lagi soalan. So far nanti Aina akan terangkan lebih lanjut. Okay, first sistem kita ada sistem counseling2u.uitm.edu.my. Aina boleh off kejap. Okay, counseling2u.uitm.edu.my ni adalah contohnya saya percaya kalau UPK biasanya memang akan ada sistem pelajar yang macam nakal, vandalism di sistem college, and then you all boleh register di dalam sistem counseling2u ni. Okay, seperti yang Aina copy kat ruangan chat tu, counseling2u, mungkin Aina kena copy balik sebab dia masuk. Okay, you all semua saya harap boleh klik mana yang ada memang bukan pakai phone, mana yang pakai PC dekat pejabat, boleh klik dekat UiTM member. You all as a UiTM member. Klik UiTM member ni and then you terus register. Alright, bila you dah register, automatically bila you nak rujuk pelajar,
so far kita tak nak rujuk pelajar by verbal apa semua. So kita nak rujuk pelajar by online. Sebab online ni dia memang akan ada fakta dia. Kalau kita audit ke pun dia lebih mudah lah. And then bila you all dah register, contoh saya tunjuk contohlah sesiapa je. Tak kisah, tak semestinya pegawai je yang boleh register ke apa ke, semua staff boleh register. As long you staff UiTM, you boleh register. Bila you dah register, you boleh rujuk pelajar. Alright, contohnya you boleh rujuk pelajar sebab bila you dah rujuk pelajar, kita akan dapat hasil daripada rujukan pelajar tu di sini, reference. Contohnya ni akaun saya lah, atau Aina akan ada akaun dia sendiri. And then ni adalah akaun kita, yang ini yang hijau-hijau ni adalah sesi klien apa semua. Tapi yang reference ni yang kita fokuskan untuk staff. Nampak? So dirujuk. Bila pelajar-pelajar tu contohlah buat sumbang mahram ke dekat dalam college, buat maksiat ke apa semua, klien yang boleh dirujuk adalah melalui sistem ni. Alright? And then bila you dah register, ada supporting document daripada surat daripada HCP, boleh attach together. So saya harap you guna pakailah sistem counselling to you ni untuk merujuk pelajar. Jadi tak ada isu lah ketika pandemik, kita tak boleh berinteraksi untuk menyalurkan data pelajar. Just reference. Alright? Seperti biasa, pelajar yang bila anda buat reference, kita tak beritahu pelajar lah yang you dirujuk oleh siapa. Cuma pelajar acknowledge dia adalah dirujuk. And then perujuk akan dapat tahu hasil pada sesi tu, kaunselor akan berkongsi dengan perujuk. Okey, dia kalau dari segi etika kaunseling, kalau klien tu datang one to one, sesi kita mati di situ je. Contohnya antara klien dan staf berkenaan saja. Tapi bila dirujuk, orang yang perujuk tu adalah orang ketiga. Dia adalah antara limitasi yang orang akan tahu tentang sesi tu berjalan. Okey, contohnya ketua bahagian boleh syorkan staf bawahan boleh syorkan atasan. Contohnya macam Tok Cik Mio tadi, ada tak sesiapa yang buat surat layang ke apa semua, tulis di laman sosial ke ketidakpuasihatian sesama staff, sama ada sama ketua bahagian ataupun sama-sama seangkatan. Jadi mengelakkan kita daripada tulis surat layang and so on di media sosial. So buat aduan lah melalui sistem counselling2u.uitm.edu.my sebab kita percaya dalam sistem counselling to you sebab dia begini. Saya, Aina, Noor sini, kami adalah manusia biasa. Okey, bila kami dalam sistem counselling to you, kami automatically akan memakai topi sebagai kaunselor. Bila dah termasuk dalam sistem, kita ada hak tentang confidential, berbeza. Sebab tu kalau kita topi yang berbeza-beza akan dipakai. Kalau saya contohnya saya jadi auditor, memang saya jadi auditor lah. Kalau pergi UPK tu jadi garang ke apa sebab tu tengah jadi auditor. And then kalau tengah sistem, tengah counselling to you, topi yang dipakai oleh kami adalah jadi kaunselor. So kaunselor kami menggunakan apa-apa kemahiran yang ada dalam sistem counselling untuk menolong bantu klien untuk sampai celik akal lah. Okay. Alright, itu satu. Sistem counselling2u.uitm.edu.my. Saya terangkan yang ada di dalam. And then yang kedua pula, bagi individu yang nak tahu tentang perkembangan diri sendiri juga, boleh juga layari ataupun nak cari adik-adik ataupun family yang nak cari kerja kosong and so on. Boleh buka juga kita punya sistem iaitu careercounselling4u.uitm.edu.my. Okay, sorry, salah. careercounselling4u.uitm.edu.my. Alright. Daripada sistem careercounselling4u.uitm.edu.my ni, sebab sistem ni dibangunkan oleh Shah Alam dan termaktub untuk semua kampus cawangan, semua maklumat kaunselor daripada kampus cawangan kita akan blast di sini. Sebab tu so far sekarang kalau nak jam latihan apa semua, you just join and then you akan nampak pop up di sini. And then campus activity lah, contohnya you click for campus activity, you akan nampak tentang activity by campus lah. You boleh pilih campus mana, campus A, B, C, D, E, F, tak kisah. And then psychology services tu adalah antara ujian-ujian yang you boleh guna pakai. So far, ujian yang kita guna pakai hari ni adalah salah satu daripada ujian daripada psychological service secara online. Cuma ada certain ujian yang contohnya IPW kita tak pilih dalam sistem sebab dia ada hak dia lah, hak asal dia daripada Profesor Dr. Siddiq Noor from UPM supaya kita perlu berbayar untuk melaksanakan ujian ni, kita perlu berbayar. Tapi manakala saya dan Aina sendiri memang student prof sendiri dan saya pun certified. So ujian ni kami boleh guna pakai untuk staff sebab dia tidak berorientasikan wang. Kalau kami
berorientasikan wang daripada hasil inventory pekaji-pekaji psikologi sana, salah lah. Kita boleh kena sue lah. Tapi yang ni adalah untuk sharing session bersama staff. So Aina boleh masuk slide balik. So saya harap keterangan tentang counselling to you dan career counselling for you tu boleh menolong bantu anda semua. Career counselling for you juga daripada job shop tu, contohnya kita ada adik-adik ataupun kita ada anak-anak kalau kita dah memang, tapi so far kat sini semua muda-muda belia macam saya lagi katnya. Anak-anak semua primary school dengan kindergarten. So kita tak pakai sangat sistem tu, tapi banyak benefit dekat career counselling for you, contohnya kita ada akrab, persatuan staff, so on. So laman web tu memang banyak membantu. Tapi counselling2u.uitm.edu.my tu saya harap semua staff di UPK boleh register. Sebab saya percaya awak sentiasa face dengan critical pelajar. Alright. Even kalau kita tengok dalam counselling2u.uitm.edu.my pun ada guest. Kalau kita adalah UITM betul, members. Guest tu adalah orang luar. Contohnya ibu bapa. Ibu bapa contohnya face to face dengan you tak boleh nak settlekan pun masalah anak dia. And then suruh parent tu masuk dalam sistem ni juga untuk dia buat sesi counselling untuk anak dia, untuk keluarga dia bersama counsellor. Tapi klik guest. Saya harap maklumat tu membantulah. Okay, next slide seterusnya. Okay. Alright, hari ni you all semua, okay, kalau setelah UPK kita tak ramai lah. Kita ada Puan Farida, Encik Samaiza, Puan Inai tengah cuti bersalin, Puan Aini, lepas tu kita ada Puan Nat, lepas tu kita ada Encik Zon, Encik Kamarun. So far setelah UPK ni memang tak ramai lah. Tu sajalah staff yang ada. And then kita pimai-pimai tang tu pun, walaupun tadi saudari Nur Dahiyah perkenalkan diri saya, rasanya dah kenal sangat. Ada yang memang dah kenal daripada kampus Lakin. So memang dah keep in touch together. Sebab tu saya cakap tadi, bila kita melaksanakan sesi counselling, automatically topi yang kami gunakan tu adalah sebagai topi counsellor. Tapi kalau kami duduk kat luar tengah kafe tu, kami tidak menggunakan topi counsellor tu. Kami jadi macam you all sendiri, sama. Kalau tak nanti counsellor tak boleh berkawan pula dengan orang. Kita orang jadi lawyer, jadi hakim. Kalau lawyer, hakim. Hakim kan tak boleh berkawan dengan orang. Salah satu lagi, nanti kami jadi sombong lah kalau betul-betul tak boleh berkawan, nanti kami jadi macam hakim. Hakim dia tak boleh berkawan dengan orang sembarangan. Tapi so far counsellor kita boleh berkawan dengan orang yang bukan klien kita. Tapi bila you dah jadi klien, is a client. Alright? Okay. Okay, seterusnya inventory personality warna. Alright. Okay, ini adalah borang ruangan soalan seperti yang kita blast dalam sistem. Saya minta maaf sangat sebab keep reminder dalam sistem HEP tu. Again, selamat Hari Raya Mak Aziz Batin. Saya minta maaf banyak sebab sistem yang you all jawab tu, sebab kami kena kira balik secara manual. 100 soalan tu kami kena kira semula. Jadi harap boleh jawab awal sebab kami kena kira jawapan dia. Sebab sistem tu tak auto calculate. Auto calculate sistem inventory personality warna macam saya cakap tadi hanya di UPM. Sebab pembangun sistem ni adalah UPM iaitu Profesor Dr. Siddiq Noor. UPM sahaja yang boleh sistem dia auto calculate. So far kita menggunakan pakai sistem, kita kira secara manual. Normally kalau sebelum ni, slide seterusnya, normally seterusnya kita pakai paper lah. Biasanya kita buat bengkel, kita duduk dalam makmal ke, bilik kuliah ke, sebab kita akan jawab soalan lah. Kita akan jawab soalan begini. Alright, kita akan jawab sendiri. Kita ada 100 soalan lah. Biasanya kita dalam keadaan terapeutik lah. Saya percaya kalau kita dalam keadaan bengkel, kita orang bukakan lagu instrumental, background lagu. So automatically bila you all jawab tu tenang. So far bila jawab kat rumah ni tengah jawab contohnya Nat, anak boleh lari, anak lapar. Sambung balik kan. Tiba-tiba Zul tengah jawab, tiba-tiba anak berak. Baru soalan 70. Pending 30 soalan boleh sambung pula. So emosi yang kita jawab dekat soalan tu dia tak kesahan lah, korelasi kesahan dia tu kurang lah sebab you tak jawab on the spot. And then kalau psikologi test ni sebenarnya kita jangan takut, ni adalah borang jawapan, ni borang soalan. Psikologi test ni sebenarnya kita jangan takut. Sebenarnya dia mengenali personality diri kita secara unknown lah. Personality kita yang kita tak tahu. Orang tak tahu, kita pun tak tahu. Tapi melalui hasil ujian kita tahu. Dia macam exam lah. Tapi exam, kalau exam kritikal, kalau AdMed ke, fizik, kimia, kita ambil masa sekolah dulu ke, memang nak betul-betul kritikal sebab kita nak score A and so on. Tapi psikologi test ni, dia sepatutnya kita jawab dengan enjoy. Enjoy sangat sebab, alamak, akhirnya kita akan tahu tentang personality diri kita. Ni salah satu cara kenali personality melalui warna. Okay, kalau kita tengok borang jawapan tadi, dia akan masuk ke dalam 4 kategori.
Yang Cik Aina akan terangkan nanti 4 kategori apa yang you all semua ni. So bila kita personality ni yang pentingnya kita kena jawab, sebab so far kenapa kita buat dalam UPK ujian ni. And then bila rok tua tu kita tak pakai ujian yang sama lah. Setiap department ada ujian beza-beza supaya pelbagai. Tapi bila kita tahu personality kawan kita, contohnya kita nak berbual dengan dia, kita tahu dia jenis macam mana. Kita tak boleh nak judge semua orang sama. Kita tak boleh nak judge orang boleh terima je apa pendapat kita. Sebab setiap orang dia ada unik tersendiri, ada kelebihan tersendiri. So from that kita nak tahu melalui psikologi test. Psikologi test banyak. Tulisan, jawapan, bercakap, melukis. Ini adalah salah satu cara itu menjawab soalan. Next time kalau kita face to face, kita boleh melukis pula. Menulis pula. Okay, sebelum ni saya pernah buat grafologi, menulis. Boleh tahu karakter melalui tulisan. Tapi melukis belum lagi kan. Tapi tak face to face ni tak feel lah kalau tak melukis. Dia memang kena melukis, melalui lukisan kita boleh baca karakter seseorang. Alright. Bukanlah saya dengan Cik Aina nanti macam ahli nujum ke apa. Tak ahli nujum pun, cuma menggunakan tools kemahiran yang ada. Okey, kaunselor dia tak sama dengan doktor, sebab tu dia untuk klien-klien yang dalam keadaan normal, bertingkah laku positif, yang boleh berfikiran secara waras. Sebab tu bagi orang-orang yang waras kami terima sebagai klien. Tapi kalau kita nampak klien kita datang dalam keadaan yang unrational, yang tidak waras, kita akan refer dia kepada psikiatri. Sebab, kenapa? Sebab kaunselor tak ada ubat. Okey, kami ada tools kemahiran. Tapi ubat, kadang-kadang orang perlukan penenang, dia perlukan ubat. Ubat hanya boleh diberi oleh doktor psikiatri. Sebab tu psikologis dengan psikiatris, dia berkait rapat. Psikiatris pun belajar psikologi. Psikologi pun ada belajar tentang psikiatri sikit. Tapi kami tidak di bawah medical, lembaga perubatan lah, medical board. Kami di bawah oleh counselor board lain. Medical board, counselor board lain. Jadi lesen kami berbeza-beza. Jadi sebagai kaunselor yang profesional, bila dia dapat tahu kenapa si klien tu perlu di-refer kepada psikiatris, kita perlu refer dia kepada psikiatris untuk klien tu lebih bertingkah laku dengan baik, untuk dia sihat sejahtera dari segi kesihatan mental dan fizikal dia. Alright, tulisan cakar ayam, betul. Okay, kalau dari segi grafologi, psikologi, kita karakter tulisan, kita tak tengok cakar ayam tu. Ada setiap lenggok tulisan A, B, C, D tu cara menulis dia bagaimana. Kita tengok jenis tulisan. So sebenarnya seronok. Nanti kalau macam ketua bahagian kita tahu kenapa kita dapat staff yang selalu kerja tak siap. Oh, di pada tulisan dia boleh dah baca karakter dia memang jenis kerja separuh jalan. Contoh. Kita tak buat persepsi sebelum kita buat diagnose. Kita diagnose tu maksudnya ujian-ujian ni adalah diagnose sebab kita nak elak perception. Alright, next slide. Laptop tu off. On je. Boleh? Dengar? Dengar Ina? Okey dah. Yes. Okey, so sekarang ni semua orang saya harap boleh masuk sistem yang Slido. Okey. Semua orang dah dapat result masing-masing kan? Cik Aina ada email kan? Okey. Slido. www.slido.uitn.edu.my. Masuk sistem tu. Kita dah masuk. Hashtag kita, kod kita adalah apa? 138120. Okey, masuk sistem tu. Sebab kita buat survey lah. Kita buat survey yang Slido. Okay dah. Okey, semua boleh jawab. Color dia kat mana ya? Saya nak jawapan yang tertinggi saja, yang pertama. Okey. So far saya tahu semua kat sini memang emas. Kan? Zaman PKP ni orang suka beli emas, kan? Isteri-isteri suka beli emas. Suami pun murah hati belikan isteri-isteri emas. Rupanya personality di staff UPK ni majoriti emas. Okay, emas tu apa? Nanti Aina akan terangkan. So alhamdulillah so far adalah emas. Okey. Ni kalau saya tengok questionnaire paling tinggi adalah emas. Okay, semua dah jawab betul? Baru 2 responden. Jawab lagi? Ada tak yang lain? Jawab lagi? UPK semua nak emas. Okay, baru 2 orang yang jawab. 3 orang lagi. Tak lepas nak masuk ni. Okay, slido.uitn.edu.my. Dia kena masukkan kod tu Kamarul.
Kalau tak pernah buka Slido, dia kena masuk kod tu. Tapi tadi ada Aina buka baliklah yang slide tadi tu Aina. Dia ada, ataupun you boleh scan QR code dia. Slide tadi tu. Okay, Aina buka balik slide ya. Nak tukar phone lah. Aduh. Tak, Slido ni sistem dia tak berat pun. Dia macam Google je pun. Dia macam WhatsApp je. Tapi nak beritahu kita orang ni, ibu yang ada anak kecil ni, beli handphone mahal macam mana pun, kalau anak dah pegang handphone, kalau jatuh tu berderai juga. Menangis belagu tak guna. Nak 3 kamera, 4 kamera depan belakang, sama je kalau dah anak pegang tu handphone tu, kalau jatuh menangis juga, tak boleh buat apa. Takkan nak bantai anak bersungguh-sungguh kerana handphone kan? Nampak nak ada 8 kamera. Betul-betul. Israel ni handphone ke benar kau beli? Kamaru ada 10 kamera. Ni version kamera handphone Israel ni. Satelit sana sini. Alright. So Kamaru cuba scan QR code supaya yang berjawab baru 3. Saya harap lagi yang boleh jawab. Okay, masukkan. Saya tengah pool tentang soalan yang pertama. Apakah sebab kita tak akan tanya you all punya result lah dalam ni. Sebab result inventory psikologi ni dia macam apa tu? Telefon 3310 tak boleh scan. Aduh, pening. Aduh. Tapi zaman 2000-an 33 sekupang tu rare kau pakai. Website dia refresh je ni tapi tak masuk-masuk lagi. Refresh boleh tu Kamarul. Error. Masuk Slido, www.slido.uitm.edu.my. Cuba no masuk cuba. Boleh tak? Keluar kan? Dia keluar. Aina dah tunjuk handphone baru dia tu. Nanti dia keluar pool macam ni. Yang pool tu, jawab pool tu. Klik emas ke, hijau ke, biru ke, jingga. Hasil daripada yang kita dah email tu. Masukkan dulu, ada tak? Dah? Dah habis tu kan. Sian, kelang. Okay, boleh tak masuk? Siannya. Macam Aini cakap tu. Okay, masuk Slido. Kalau tak scan QR code tu, kena masuk ke hashtag tu. Lepas masuk Slido, kena masuk hashtag 138 120. Sebab kita tak, ni antara, ni lah apa tu, games lah yang kita boleh buat secara virtual ni pakai online. Kalau tak saya cakap seorang-seorang, you all participate. Saya harapkan participate. Kami telefon dia universal lah, dia unlimited. Ataupun kadang-kadang kalau you beli yang handphone international sangat, dia tak recognize Malaysia kan. Kod Malaysia tu tak masuk. Yang beli handphone mantap-mantap tapi daripada pasaran gelap tu, dia memang tak lepas kod Malaysia tu. Alright, boleh? Ya Allah, bertiga. Boleh tak? Tak boleh. Kamarul dengan Nats tak boleh. Okay, saya pull yang kedua. Saya masuk balik slide. Okay, saya tunjuk Okay, yang tu yang pool pertama, yang Slido. So far, majoriti yang tinggi adalah emas. Okay, soalan yang kedua pula saya pull Okay, apakah personality ideal yang tuan-puan impikan atau angan-angankan dalam hidup ini? Okay. Allahu Akbar. Okay. Kesian yang tak boleh tu. Alright, apa impian yang awak inginkan dalam ni? Tak kisahlah impian, contohnya nak cakap kaya ke, nak jadi pandai ke, nak jadi agamawan ke, dermawan ke, rupawan ke. Letak aja apa-apa dalam satu word.
apakah personality ideal? Kalau saya ideal, saya nak ideal dari segi BMI lah, tubuh badan kan, supaya berat badan tu ideal. Contoh pergi sisi lah. Kamarul ni working from home Kamarul. Aduh. Kebal makian dan cacian, dermawan. Okey, lagi saya nak jawapan lagi. Okay. Baru 2 responden. Harap boleh masukkan. Saya punya moderator no pun boleh masuk. Menambah-nambahkan jawapan. Saya nak anak-anak saya bila dunia akhirat, dia boleh beli rumah untuk saya. Alhamdulillah, amin ya Allah. Okey. Kebal makian dan cacian. Betul. Macam mana kita jadi strong? Kebal makian dan cacian ni jangan pandang negatif, kita pandang sunnah Nabi Muhammad lah. Macam mana Nabi Muhammad tu menyampaikan ilmu agama tu, macam-macam yang orang buat kat dia tapi dia tetap kuat. So kalau nak jadi kuat, kita ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun sampaikan agama kepada umat Islam dengan betul-betul cekal, dibari najis apa semua, dimaki, tapi cekal. So kalau kita tak boleh cakap, tak mustahil kita boleh orang cekal. Thank you Aini dah share link tu baru boleh. Manja lah Kamarul ni semua nak bos tolong Itulah tu. Hai. Alright, lagi apakah personality idea yang you all nak? Saya rasa yang jawab ni orang yang sama juga yang 3 orang tadi kan? Yelah Kamarul. Boleh ikut peraturan dan patuh macam ikut SOP. Okey. Personality idea. Okey, lagi. Okay, so far 4. Baru 4 responden. Pemerintah dah jawab ke? Aini, Zul, Nat, Kamarul. Capai impian dalam hidup. Multitasking person. Okay, good. Okay. Impian ni kita macam vision board lah. Kita kena letak banyak sangat impian kita. Right? Contohnya dulu saya letak impian macam biasalah, masuk universiti, impian. Lepas masuk universiti, impian saya yang saya listkan adalah saya perlu bekerja dalam bidang profesional. And then, walaupun di private, saya pernah jadi human resource. And then masuk jadi counsellor sebab nak spend time banyak untuk keluarga, jadi kerja kerajaan lah, of course. And then, saya punya wish nak beli rumah, nak beli aset. Tapi sebenarnya, vision board ni, bila saya recall balik, alamak, kenapa saya vision board letak macam tu je? Sepatutnya saya vision letak, saya nak beli rumah banglo berharga 2 juta. Maksudnya terufam macam Nur Suhana Zainal ni dia belum lagi ke arah tu. Awak letak vision board awak tu yang besar. Jangan letak yang kecil. Kalau macam saya letak kecil. Okay, saya nak make sure saya ada rumah teres. Simple sangat. Sepatutnya saya kena cakap saya nak ada sebiji banglo yang harga 3 juta. Contohnya saya nak bergaji pendapatan yang 50k sebulan. Tak mustahil. Sebab kita yang vision, kita yang wish, kita yang doa pada Allah. So sekarang ni bila Allah dah bagi dekat saya macam, okay Alhamdulillah lah, dia memang yang kita doa lah, betul. Lepas tu saya punya vision juga, saya cakap, contohnya dulu saya cakap, alamak sebab hidung saya tak mancung. So saya memang wish nak cari pasangan yang hidung mancung. Dapat hidung mancung sebab saya nak anak-anak saya hidung mancung. Nampak sampai ke tahap tu saya punya vision. So Alhamdulillah Allah memang kotakan apa yang kita vision. So apa yang kita hajati ni memang Allah bagi. Tapi kalau Allah tak bagi tu maksudnya kita list simple. Lepas tu kita nak yang lebih. Tak dapat lah. Doa yang lebih. Kalau nak yang lebih, doa yang lebih. Macam Aina, muda-muda belia ni doa yang besar. Saya syorkan kat sini pun saya tengok Kamarul, Nat, semua muda lagi ni. Zul, tadi kalau cakap tadi kan, okay tadi saya cakap nak anak boleh membelikan saya rumah. Kena beritahu nak rumah yang macam mana, nak rumah sebesar rumah Siti Nurhaliza ke. Siapa lagi yang hati-hati yang kita suka rumah-rumah dia yang memang millionaire. Alright. Nolofa, Aina peminat tegar Nolofa yang kayangan tu. Okay. So contohnya apa yang kita punya vision. Kita kena letak vision board kita besar-besar. Murah rezeki anak-anak membesar dengan sihat. Okay. Besarkan lagi doa kita. Okay. So far. Kita semua kena jauh daripada COVID-19. Amin ya Allah. Jauhkan kita bukan sepakat COVID-19.
sebarang petaka bencana. Sebab bila kita doakan ni, kita doa yang macam ni, kita kalau mati biar mati dalam keadaan mati syahid supaya kita mudah ke syurga. Tapi pada masa yang sama, pada waktu dan masa yang sesuai. Pada waktu dan masa sesuai, contohnya dah tak ada hutang piutang, dah tak ada salah dengan orang, memang tengah beramal dengan baik. Tak naklah tiba-tiba meninggal dunia ketika bergaduh dengan orang ke unfinished business. Benda yang tak settle. Kena doa yang besar-besar macam tu. Tahan dengan tekanan sekeliling. Okay, doa macam mana? Tahan. Macam mana kita nak tahan tu? Besarkan tekanan kita tu dari segi fizikal dan mental. Bukan tahan je. Fizikal kita kena kuat, mental kena kuat. Multitasking person tu nak yang macam mana? Multitasking you are talented, you pakar. Kalau orang cakap je, okay Kamarul, blok sosok bila ada berapa? Jalan kecemasan tu you multitasking. Tak payah baru nak buka documentation. No. Semua dah ada dalam fingertip, dalam jari. One spot you tanya terus berjawab. Macam tu kita nak. Boleh ikut peraturan dalam mematuhi SOP. Betul. Okey, boleh mengikut aturan. Nanti Aina akan terangkan warna apa yang orang boleh ikut peraturan dan warna apa yang orang tak boleh ikut peraturan. Alright, saya dan anak-anak sekurang-kurangnya beli rumah untuk saya. Okey, kebal makanan cajian dan dermawan. So Alhamdulillah nak type tapi tak boleh kat sana. Apa nak type apa? Type kat ruangan chat boleh je. Alright. Okay. So far ni adalah antara yang kita hajatkan. Satu. So far kita boleh hajatkan impian kita ni boleh besar dan banyak sebab dia akan menjadi kita punya personality diri kita yang akan datang. Okay. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Okay, Alhamdulillah. Mana kat slide balik. Okay, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Puan Suzainah binti Rahmat di atas penerangan berkaitan counselling to you, career counselling for you dan perkongsian ringkas berkaitan dengan IPW sebentar tadi. Baiklah, untuk meneruskan program pada pagi ini, saya mempersilakan Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin bagi meneruskan perkongsian beliau pada hari ini. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan di unit pengurusan kolej UiTM kampus Pasir Gudang. Jadi saya akan teruskan dengan perkongsian sebab kita mula lambat. Jadi kita terpaksalah habiskan lambat. Saya cuba semampu yang mungkin untuk laju. Tapi saya harap apa yang saya nak sampaikan ni akan bermanfaat untuk semua yang mendengar pada hari ini. Okey. Sebelum saya pergi lanjut kepada penerangan setiap warna-warna yang ada dalam invensi peserti warna, pertama saya ingin menunjukkan hasil keputusan kaunselor UiTM Kampus Pasir Gudang. Kita ada 2 kaunselor, jadi kita ada 2 keputusan. Okay, jadi agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, keputusan yang pertama dan juga keputusan yang kedua. Puan Su kat belah mana, saya kat belah mana? Cuba teka. Yang ni jawab betul nanti dapat belanja makan. Okay, agak-agak yang keputusan pertama ni Puan Su ke saya? Keputusan yang kedua ni saya ke Puan Su? Okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan teka. Cepat nak belanja makan nanti ni cepat. Nanti kita orang belanja makan. Tempat nanti dirahsiakan. Sebab dia SOP kan. Okay, Nat menjawab dulu. Panda pun dia. Oi. Bagus. So Aina, teruskan. Okay, jadi terima kasih kepada yang menjawab soalan. Jadi kat sini yang betul ialah Puan Nadia Sheila. Di mana Puan Nadia Sheila meneka keputusan pertama ialah keputusan bagi Puan Su. Jadi memang betul. Yang pertama ialah berkaitan dengan Puan Su. Puan Su kalau kita lihat skor untuk warna emas 23, warna biru 23, warna hijau 20 dan warna jingga 20. Jadi kita tengok 2 yang pertama yang tertinggi ialah emas dan juga biru. Manakala bagi keputusan yang kedua iaitu emas, biru, jingga, hijau. Untuk saya emas 23, biru 20, jingga 9, hijau 8. Okay, jadi saya dengan Puan Su kami dua-dua sama. Mempunyai personality berwarna emas dan juga warna biru.
Jadi saya pasti tuan-tuan dan puan-puan juga yang dah jawab soalan ni dah tahu result masing-masing. Saya dah emailkan pagi tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh semak semula pada email tu. Tengok tuan-tuan dan puan-puan mempunyai warna apa. Emas ke, biru ke, hijau ke, jingga ke. Kemudian saya akan huraikan lebih lanjut tentang setiap perincian bagi warna-warna yang ada dalam ujian ini. Sekejap, Kak Mara cakap dia baru nak tengok. Okay, so far hasil daripada star-star UPK, ujian you all sama lah dengan saya. Emas, biru, hijau, jingga kan Ina kan? 100% semua sama scoring dia. Maksud saya skor nombor tu tak sama. Tapi dia punya skala tu sama. Emas, biru, hijau, jingga. So kalau Kamarul nak tahu dia punya apa, memang emas, biru, hijau, jingga Kamarul. You fikir dia punya result semua tu. Menarik Menarik lah you all. Satu kepala semua. Saya warna pelangi. Alright, go. Okay, jadi kalau kita tengok UPK kebanyakannya warna semua lebih kurang je result dia. Kebanyakannya semua emas. Jadi kita boleh lihatlah betapa sehati sejiwa, betapa chemistry-nya staff-staff UPK ni. Okay, jadi tadi saya dah terangkan keputusan yang saya peroleh dan juga Puan Su peroleh. Kita lihat kepada perincian description bagi setiap warna. Pertama ialah emas. Emas, keyword bagi emas ialah peraturan. Keyword bagi hijau ialah fikiran, keyword bagi biru perasaan dan jingga ialah kebebasan. Okey, kalau kita tengok kedudukan dia dalam bentuk kotak 4 ni kan. Okey, bagi mereka yang mendapat keputusan mungkin ada dapat skor untuk keputusan warna tu sama. Contoh macam Puan Su, emas dengan biru dia result sama kan. Okey, kalau kita lihat 4 kotak kan, kalau emas dengan biru maksudnya tally. Tapi kalau emas dengan jingga bertentangan, bermaksud something wrong masa kita jawab soalan tu. Sebabnya emas dan jingga merupakan personality yang berbeza. Emas orang yang ikut peraturan, orang yang ikut adat resam, orang yang taat patuh. Manakala orang jingga ni orang yang bebas, suka benda-benda yang mencabar, suka benda-benda yang lasak. Jadi bertentangan. Kalau kita lihat balik result yang tuan-tuan dan puan-puan dapat, kalau emas dan jingga tu dalam kedudukan skala yang sama, maksudnya something wrong lah tu masa jawab. Mungkin tak jujur ke, mungkin ada gangguan lain ke. Begitu juga kalau biru dengan hijau. Orang biru ni dia suka layan perasaan, dia seorang beremosi, sensitif. Manakala orang yang hijau ni dia lebih kepada orang yang suka berfikir, suka kepada benda-benda yang logikal, benda-benda yang teori, benda-benda yang ada falsafah. Maksudnya bukannya orang yang layan perasaan macam tu. Okay, jadi itu ialah keyword bagi emas, hijau, biru dan jingga. Kita akan lihat kepada lebih mendalam. Okey, ini merupakan ciri-ciri umum manusia bagi setiap warna. Yang pertama kita lihat warna emas. Okey, orang yang mempunyai personality emas ni dia mempunyai sifat keibubapaan. Okey, maksudnya dia ada kasih sayang. Kemudian seorang konservatif. Konservatif dia orang tradisional, orang yang keperaturan, orang yang orang kata macam orang tua-tua kan. Maksudnya umur konon baru umur 27 tapi cara dia hidup tu dah macam umur 30, 40 kan. Okay, kemudian seorang yang bertanggungjawab, seorang praktis, waras fikiran, boleh dipercayai, setia, ikut peraturan, menepati masa. Okay, kalau kita tengok personality emas sikit lah antara personality yang orang lain macam idam-idamkan. Okay, orang emas ni tak complicated, senang je kita nak uruskan. Okay, yang kedua ialah warna hijau. Okey, warna hijau ni macam tadi keyword dia berkaitan dengan fikiran. Maksudnya dia seorang yang ingin tahu, ada daya rasa ataupun daya ingin tahu yang tinggi. Kemudian dia sentiasa berasaskan teori. Kalau kita cakap-cakap dengan dia ke, sembang-sembang dengan dia ke, semua fakta-fakta belaka. Tak ada lah sembang-sembang kosong. Kemudian seorang yang bijak, seorang yang mahir, seorang yang cekap, seorang yang kompleks. Kompleks maksudnya macam tadi kan dia suka ingin tahu kan. Kadang-kadang benda tu simple sangat tapi tiba-tiba bila dia masuk sembang-sembang jadi complicated. Sebab apa? Sebab dia seorang yang sentiasa ingin sesuatu yang mencabar dalam bidang intelektual. Kemudian dia seorang yang sabar, seorang yang luas pengetahuan, berprinsip dan juga logik. Okey, itu orang yang hijau, orang yang intelektual, orang yang suka berfikir. Yang seterusnya bagi warna biru. Okey, biru merupakan seorang yang suka melayan perasaan, suka mengikut emosi. Dia tulen, mesra, mengasihani, simpati, dia mudah kesian ke orang.
Tengok orang susah sikit kesian. Tengok kucing tak makan sikit, kesian. Kemudian seorang penyayang, setia, berseni, kreatif. Sebab apa? Selalunya orang-orang yang berseni, kreatif ni dia ada emosi yang unik, emosi yang mendalam yang dia boleh terjemahkan mungkin dari segi penulisan ke, nyanyian ke, lukisan ke. Kemudian dia seorang yang gembira dan juga beremosi. Okay, yang keempat ialah warna jingga. Jingga ni orangnya dia suka kepada kebebasan. Dia seorang yang jujur, cergas, suka merebut peluang, maksudnya dia aktif. Kemudian dia spontan, tak malu, bersemangat, realistik, tiada sentimen. Tiada sentimen maksudnya dia tak layan perasaan. Dia cakap-cakap, kadang-kadang ada orang fikir dia cakap tak boleh cakap lebih-lebih ni nanti dia terasa. Tapi orang yang jingga ni dia tak fikir pun, dia cakap dia seorang yang outspoken. Kemudian seorang berani, seorang yang tabah dan suka cabaran. Okay, ini merupakan ciri-ciri umum manusia mengikut warna iaitu warna emas, hijau, biru dan juga jingga. Okay, baik. Seterusnya, okay, kita throwback waktu kita zaman kanak-kanak. Mungkin ada yang 20 tahun ataupun 30 tahun yang lepas, kita throwback ingat balik zaman kanak-kanak kita ni peserta yang mana? Ataupun boleh lihat kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan, anak-anak tuan-tuan dan perempuan ni ciri-ciri peserta warna apa? Okay, yang pertama kita lihat pada warna yang emas iaitu orang yang punya peserta emas ni semasa zaman sekolah dia sangat mudah mengikut peraturan sekolah. Dia bukan jenis kaki ponteng ke kaki fly ke kan, dia boleh mengikut peraturan sekolah dengan baik. Kemudian dia menghormati pihak berkuasa. Pihak berkuasa ni boleh jadi ibu bapa, pihak sekolah, pihak berkuasa macam polis ke, dia jenis yang patuh, taat, tak ada melawan-lawan, tak ada memberontak. Kemudian selesa dengan rutin pelajaran. Okay, masa sekolah tu dia boleh follow syllabus dengan baik, follow kelas dengan baik. Macam tadi lah dia tak ada ponteng-ponteng kan. Kemudian dia juga mudah sesuai diri dengan sistem sekolah. Sebab apa? Sebabnya dia tak ada banyak songel. Cikgu suruh buat ni dia ikut. Sekolah buat peraturan macam ni dia pun follow je. Jadi tak ada masalah. Okay, ini merupakan ciri-ciri semasa kanak-kanak bagi mereka yang punya personality emas. Okey, seterusnya bagi personality berwarna hijau. Okey, bagi mereka yang mempunyai personality warna hijau, semasa kanak-kanak merupakan seorang yang gaya berfikir lebih tua dari usia. Kalau kita tengok kadang-kadang ada budak yang baru umur 7 tahun, 8 tahun tapi mature awal. Itu merupakan ciri-ciri personality hijau. Kemudian suka pada subjek yang merangsang otak. Contoh macam matematik, sains. Dia tak suka subjek macam seni ke, subjek PJ, sukan dia tak suka. Dia suka subjek yang boleh merangsang otak dia. Kemudian dia juga suka menyoal. Bila cikgu ajar dia soal. Asyik-asyik dia. Maksudnya dia ada ciri-ciri personality seorang yang berwarna hijau. Kemudian dia juga menghormati dan juga tidak suka kaedah latih tubi. Sebab apa? Dia suka sesuatu yang baru. Okey, orang yang hijau ni dia suka kepada intelektual kan. Jadi kalau latih tubi tu benda yang sama je. Jadi dia perlukan sesuatu yang baru sebab tu dia tak suka kepada kaedah latih tubi. Okey, seterusnya. Okey, bagi personality warna biru. Okey, warna biru, kanak-kanak warna biru ni dia suka berangan. Okey, kalau tengok dia suka menong. Okey, kalau kelas tu pandang jauh kat tingkap kan, maksudnya tengah berangan lah tu. Kemudian dia sukar menyesuaikan diri dengan struktur sekolah. Dia jenis yang macam mana kata kalau pindah-pindah sekolah tu mulalah fikir jauh, tak ada kawan lah, sekolah tak best lah kan. Kemudian dia mahukan pengiktirafan sebabnya orang biru kan sensitif. Jadi bila kita puji dia, kita belai-belai dia rasa gembira, dia rasa dihargai. Kemudian dia tidak suka perbalahan, tidak suka persaingan. Sebab apa? Benda tu boleh membuat diri dia sedih, membuat diri dia kecewa. Jadi dia tak nak layan benda-benda negatif ni. Dia nak benda-benda suka, gembira, disayangi, dicintai bagi mereka yang berwarna biru. Okey. Kemudian bagi seterusnya, bagi peserta jingga. Okey, bagi yang jingga ni, kanak-kanak jingga ni selalunya ada dekat kanak-kanak lelaki ni. Dia sangat suka sesuaikan diri dengan rutin sekolah. Okay, kemudian dia belajar melalui amali. Dia tak suka belajar teori. Amali ni contoh hands on lah. PJ ke, kemahiran hidup ke, reka bentuk teknologi kan kat sekolah dulu. Dia suka terus buat. Tak ada nak baca-baca buku ke. Kemudian dia tidak suka membaca, tak suka mendengar. Dia suka bersaing.
Orang yang jingga ni dia sentiasa bersemangat. Kemudian dia juga perlu dorongan kuat. Kemudian perlu pengubatan fizikal sebab orang jingga ni dia lebih kepada hands on tadi kan saya kata, jadi lebih kepada fizikal dan juga inginkan kegembiraan dan keseronokan. Orang jingga ni dia bebas, dia tak fikir apa, dia buat je apa dia rasa dia nak buat. Tu personality bagi anak-anak jingga. Jadi tuan-tuan, perempuan semua boleh check lah diri masing-masing, diri anak-anak tuan-tuan dan perempuan, personality ciri-ciri mana ni. Alright? Okay, seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri di tempat kerja. Okey, kalau ini tengok pada diri masing-masing. Tengok pada diri anak-anak tuan-tuan, tengok kepada diri tuan-tuan dan perempuan juga. Okey, bagi mereka yang punya perseti emas, kalau kita lihat tadi kepada result keputusan untuk unit UPK ni, majoriti berada dalam kelompok warna emas. Okey, maksudnya staff-staff UPK ni dia mampu mengendalikan urusan yang perlu perincian. Sebab UPK mesti ada libatkan data-data pelajar semua kan, jadi dia mampu kendalikan. Kemudian dia kerja dahulu baru main. Kiranya ada kerja dulu, settle semua, baru kita berfoya-foya ke, melepak-lepak ke kan, bersembang-sembang ke. Kemudian staff UPK juga mudah mengikut peraturan. Okey, kemudian bekerjasama, sebab itulah result semua sama. Sebabnya ada kerjasama antara satu sama lain. Kemudian mengikut kebiasaan dan juga mengorganisasikan tempat kerja. Dia seorang yang sistematik, seorang yang pandai menguruskan sesuatu dengan teratur. Okay, itu merupakan perseti emas. Kalau yang hijau pula, bagi mereka yang hijau ni merupakan seorang yang pemikir konsep yang bebas. Dia suka berfikir, dia sentiasa ada idea-idea baru. Kemudian dia menganggap kerja itu satu permainan. Sebab tu dia kreatif. Buat kerja ni boleh, buat kerja tu boleh sebab dia rasa seronok. Bermain mesti kita seronok kan, tak pernah ada mainan kita tak suka kan. So bila orang hijau ni dianggap kerja tu satu permainan, dia seronok bekerja. Kemudian dia suka mencipta model. Saya rasa mungkin golongan-golongan pensyarah ni kebanyakannya mesti ada ramai yang perseti hijau. Sebab dia suka mencipta model, meneroka idea, suka berfikir, ada banyak idea-idea baru yang fresh kan. Kemudian suka menonjolkan pembaharuan dan juga tidak suka kepada kerja rutin. Okey, itu bagi mereka yang perseti hijau. Kemudian bagi biru, okey, orang biru ni dia mudah mempengaruhi orang lain. Okey. Kemudian dia kerja dalam bidang seni, pendidikan, komunikasi dan kebajikan. Sebab apa? Sebab dia pandai bermain dengan emosi. Kemudian dia juga mahir dalam memberi motivasi. Orang down, dia boleh bagi motivasi, dia boleh bagi semangat. Sebab apa? Sebab dia boleh faham apa yang orang tu rasa, apa perasaan orang tu. Kemudian dia mahir berinteraksi dengan orang lain. Okay, mahir berinteraksi, kalau orang tu sedih macam mana nak handle, orang yang tengah marah-marah macam mana nak handle, orang yang tengah gembira macam mana nak handle. Sebab itulah orang biru ni, kelebihan dia, dia boleh menyelami perasaan orang lain dengan baik. Kemudian dia juga suka memberi pertolongan. Okey. Kemudian kita lihat kepada perseti jingga, bagi mereka yang jingga ni kat tempat kerja, dia puas dengan kerja yang diberi kebebasan. Dia tak suka ikut peraturan kan, dia tak suka ikut rutin kan, jadi dia suka benda-benda bebas. Boleh pergi sana, boleh pergi sini, boleh buat tu, boleh buat ni, jadi dia rasa puas bila diberi kebebasan dalam bekerja. Kemudian dia juga menggunakan fizikal dan alatan. Okey. Kemudian dia juga bosan dengan kerja yang berstruktur rigid dan rutin sebab tadi saya kata dia seorang yang bebas. Okey, ini merupakan ciri-ciri di tempat kerja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cek balik result, tengok warna emas kat tangga yang keberapa, warna hijau tangga berapa, biru ada tak, jingga ada tak. Alright. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kepada kerja yang diminati. Ini berdasarkan personality bagi setiap warna. Yang pertama kita lihat warna emas. Okay, kalau tengok contoh kat sini warna emas, kerja yang diminati oleh personality warna emas ni, pertama kita lihat gambar askar. Kemudian seorang accountant, kemudian seorang Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab mereka ini seorang yang mudah mengikut peraturan. Dia boleh follow arahan dengan baik. Kemudian dia teratur, bersistematik, ada rasa tanggungjawab yang tinggi. Sebab itulah orang-orang emas ni kebanyakannya kerja-kerja dia ada rutin tertentu, ada ada arahan yang perlu diikut macam tu. Dia tak boleh nak selambeda ikut peraturan yang dia nak kan. Kemudian seterusnya bagi warna hijau. Okey, warna hijau macam saya kata tadi,
dia seorang yang suka berfikir berkaitan dengan intelektual kan. Jadi of course lah kerja-kerja dia juga memerlukan individu yang suka berfikir. Contoh macam doktor, detektif, saintis. Okay, orang-orang ini sentiasa memerlukan aktiviti otak. Maksudnya aktiviti otak yang sentiasa bergerak. Dia sentiasa berfikir, sentiasa meneroka macam tu. Okay, seterusnya bagi peserta biru. Okay, orang biru ni kan orang yang beremosi, melayan perasaan, sensitif, seorang yang kreatif, seni. Jadi kerja yang sesuai ialah seperti seorang guru, seorang penyanyi, seorang operator telefon. Sebab apa? Mereka perlu bekerja ataupun berkhidmat untuk manusia. Jadi dia kena antara manusia dengan manusia tu mesti ada perasaan, ada emosi. Sebab itulah orang yang peserta biru ni sesuai dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan emosi. Macam penyanyi. Penyanyi kan kadang-kadang dia sampaikan lagu penuh dengan emosi. Kita sedih, dia pun sedih. Lagu-lagu sedih kan. Lagu-lagu cinta, kita pun layan cinta. Kalau cikgu, budak tak faham, kita akan sedaya upaya untuk bantu dia untuk fahamkan. Kalau tak ada kesabaran, kita tak layan kan. Macam operator telefon. Kadang-kadang yang telefon kita ni macam-macam orang kan. Ada orang yang mungkin personality dia jenis kaki maki, kaki caci orang kan. Kalau tak kebal tu, tengah jawab telefon menangis, kita tak menjawab. Sebab itulah orang biru ni, dia pandai handle emosi dia. Okay, seterusnya bagi mereka yang punya personality jingga. Okay, jingga dia seorang yang bebas. Contoh kerja macam YouTuber. YouTuber tak ada, kita tak ada tetapkan, okay dia kena ikut peraturan ni, dia kena ikut format ni, tak ada. Konten dia bebas. Terpulang pada dia nak buat pasal apa, makan, pasal jalan-jalan, pasal fashion, pasal nak review produk pun tak kisah kan. Itulah personality jingga. Kemudian seorang yang hands-on maksudnya dia suka menggunakan peralatan. Okay, tak kisahlah orang perempuan dengan lelaki macam dalam gambar ni kan. As long dia suka kepada aktiviti yang mempunyai alat-alat ataupun kemahiran, itu menunjukkan dia seorang yang berpersonaliti jingga. Kemudian seorang pendaki gunung, macam ni kan bebas kan. Dia tak ada terikat dengan apa-apa, dia boleh pergi mana-mana, dia boleh buat suka-suka dia, macam tu. Okay, ini merupakan pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan personaliti warna. Okay, seterusnya berkaitan dengan gaya dan penampilan diri. Okay, jadi ini tuan-tuan dan puan-puan boleh check lah macam mana penampilan diri masing-masing, macam mana style masing-masing kan. Pertama, lihat pada warna emas. Okay, orang emas ni gaya berpakaian dia tradisional, tidak ikut trend semasa. Maksudnya, okay, dia pakai baju kurung, pakai t-shirt, tak adalah pelik-pelik nak gantung rantai kat luar ke kan, nak pakai anting kat luar ke, tak ada. Kalau orang lelaki lah kan. Kemudian gaya makan dia tertib dan sopan. Okay, sebab apa? Orang emas tadi kan dia konservatif sikit kan, dia macam tertib, sopan, tak adalah makan kaki ke atas kan. Kemudian gaya susuk atau bilik, ni boleh check lah office masing-masing, betul ke tak kan. Kemas, bersih. Okay, seterusnya bagi mereka menjadi peserta hijau, gaya berpakaian dia kemas, formal. Okay, kalau kita tengok cikgu-cikgu, lecturer-lecturer yang ada kan, semua kemas, formal, pakai tie, pakai kemeja, pakai uniform bagi mereka yang kerja uniform. Kemudian gaya makan pun sama, tertib, formal. Gaya susun atau bilik kemas. Okay, seterusnya bagi mereka punya personality biru. Okay, gaya berpakaian orang biru ni dia unik dan pelik. Okay, dia suka fashion, fashionista. Sebab apa? Sebab dia seorang kreatif, seorang yang berseni, seorang yang mementingkan estetik. Nilai estetik tu sangat penting bagi dia. Dia utamakan kecantikan, mengikut trend semasa. Kalau kita tengok, ada orang macam pakai apa pun kena je. Itu sebab apa? Sebab dia ada nilai estetik dalam diri dia. Itu menunjukkan dia punya personality biru. Kemudian gaya makan, kongsi makanan. Maksud kongsi makanan ni, kan orang biru kan ada emosi lebih kan. Jadi kadang-kadang dia kesian dengan orang, dia bagi makanan ke orang. Ataupun dia makan dengan seorang yang dia sayang. Contoh dengan suami isteri, dengan anak-anak kan. Dia share. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan rasa sayang dia kepada orang lain. Okay, kemudian gaya susun atau bilik. Dia mengutamakan kecantikan, unik, kreatif. Kadang-kadang kalau kita tengok ada orang bilik tidur dia cantiknya bilik tidur dia kan. Kenapalah bilik tidur kita tak cantik macam dia ni kan? Sebab apa? Sebab dia mempunyai emosi, perasaan, kreatif dan juga nilai estetik yang lebih tinggi daripada kita. Okey, seterusnya bagi mereka punya personality jingga. Okay, orang jingga ni gaya berpakaian dia ringkas, bebas.
Kalau kita tengok budak-budak engineering, student-student engineering ni gaya pakaian kebanyakannya jenis yang relax, santai, bebas, tak ada pun nak tudung biru, baju biru, tak ada. Jenis yang relax je kan. Tu orang yang personality jingga. Kemudian gaya makanan dia suka makanan segera, ringkas, cepat. Sebab apa? Sebab orang jingga ni tak nak complicated. Benda yang ada lah, benda yang tak ada tak ada. Macam tu. Benda yang kita boleh buat bincang macam tu. Dia tak ada lah nak complicated. Makan nak kena ada set pinggan mangkuk lah kan. Makan nak kena ada full set, ada makan breakfast, main course lah, lunch lah. Orang yang jingga ni apa yang ada dia makan. Ada Maggi pun boleh, ada telur je pun boleh macam tu. Dia tak cerewet. Kemudian gaya susun atur bilik dia tidak teratur. Sebab apa? Orang jingga ni dia jenis yang bebas kan, jenis yang tak rigid, tak ada rutin. Jadi dia macam agak tak teratur lah bilik dia tu. Alright, so nanti boleh check lah bilik masing-masing agak-agak macam mana, cantik ke tak, teratur ke tak, kemas ke tak kan. Okay, seterusnya bagi minat dan hobi. Kita lihat kepada minat dan juga hobi. Okay, orang yang peserta emas ni, pertama kita lihat rancangan TV dia. Rancangan TV bagi orang yang emas ni, dia suka kepada hal ehwal semasa. Sebabnya dia gaya style-style macam orang tua kan, tengok berita, tengok dokumentari, tengok drama-drama keluarga TV, pukul 7 lah, cerita-cerita drama kat TV kan. Itu merupakan peserta bagi mereka yang berwarna emas. Kemudian bagi aktiviti sukan, menekan kepada tingkah laku dan juga tertib. Contoh macam bola jaring. Bola jaring dia ada rules dia, ada peraturan dia, ada step dia. Tak boleh main terjah macam tu kan. So orang yang emas ni dia suka kepada aktiviti sukan yang ada peraturan tersendiri. Kemudian kegiatan luar. Kegiatan luar dia lebih kepada aktiviti kemasyarakatan. Dia suka bergaul dengan manusia, suka berkhidmat dengan komuniti. Itu merupakan ciri-ciri warga emas pula. Bukan warga emas. Bagi mereka yang punya personaliti emas. Okey. Seterusnya, bagi mereka yang mempunyai personaliti hijau, okey, orang yang hijau ni rancangan TV dia hal ehwal semasa, dokumentari, detektif, saintifik. Kalau tengok semua ni memerlukan berfikir. Kalau tengok TV tu berkerut je. Sebab apa? Rancangan-rancangan dia ni sentiasa memerlukan aktiviti merangsang otak. Dia kena fikir. Lepas ni apa jadi lepas ni apa jadi macam tu. Dia sentiasa berfikir dalam melihat rancangan TV tu. Kemudian sukan. Sukan dia suka kepada sukan yang menjana minda. Contohnya seperti main chess. Main chess ni dia tak boleh main terjah-terjah, dia kena fikir. Sebab itulah main chess ni bagi mereka yang nak melatih otak dia kan, nak merangsang otak dia kan, bolehlah cuba untuk main chess ni sebab dia ada strategi dia. Dia ada apa orang kata, nak lawan pihak lawan tu kan, dia tak boleh main terjah je, dia kena ada strategi dia. Salah sikit terus kalah, terus checkmate kan. Kemudian kegiatan luar dia suka kepada kajian lapangan. Okay, dia tak suka duduk statik je, dia suka sentiasa bergerak. Tak kisahlah kat amal ke, dekat luar kat padang ke, dia sentiasa sukakan kepada kajian lapangan. Maksudnya dia boleh jumpa sesuatu yang baru, idea yang baru, penemuan yang baru macam tu. Okay, seterusnya bagi mereka yang peserta biru, rancangan TV dia lebih kepada rancangan TV yang ada kasih sayang, humor, hiburan. Sebab apa? Sebab dia seorang yang beremosi kan. Kejap-kejap tengok TV boleh sedih, nangis. Tengok sepatu boleh ketawa bahak. Kita rasa macam tak kelakar pun kan. Tapi orang biru ni lain. Dia punya perasaan tu mendalam sangat. Kemudian bagi sukan, dia suka sukan yang popular. Contoh macam bola sepak. Okay, kalau bola sepak semua orang tahu bola sepak kan. Tapi cuba sebut je sukan yang orang tak tahu. Contoh, main apa sukan yang tak famous Contoh macam sukan takraw ke. Contoh macam sukan takraw ke kan. Kan jarang orang tengok kan. Kalau takraw pun mungkin orang Asia Tenggara je lah yang tengok. Tapi kalau bola sepak ni satu dunia tengok. Macam tu. Kemudian kegiatan luar dia lebih kepada aktiviti sosial, seni, kreatif. Okay. Jadi orang-orang biru ni dia suka menterjemahkan emosi dia dari segi mungkin dari segi sosial tu macam mana dia berinteraksi dengan orang. Dari segi seni macam mana dia bercerita ataupun melukis ke, menyanyi ke, kreatif pun sama. Macam mana nak terjemahkan emosi dia tu melalui pemakaian, melalui kata-kata macam tu. Alright. Seterusnya bagi mereka yang punya personality jingga,
Okay, orang jingga ni dia suka kepada rancangan TV, dokumentari, penyiasatan, gusti. Kan dia seorang yang lasak kan, seorang yang lasak, seorang yang bebas, seorang yang semangat. Jadi rancangan TV ni kebanyakannya dia suka kepada rancangan dokumentari, penyiasatan, gusti. Kemudian sukan pun dia suka sukan yang lasak, mencabar. Tak adalah sukan macam, contoh sukan apa yang tak mencabar, yang tak lasak. Macam gimnastik, kita rasa macam lemah longlai macam tu kan. Bagi orang jingga dia tak minat, dia suka contoh rugby, macam tu. Rugby kan dia kena apa orang kata, kena bersentuh-sentuh, berebut bola kan, nak skor kan. Okay, itu merupakan konsepsi jingga. Kemudian kegiatan luar, dia suka kepada pengembaraan, luar biasa menyeronokkan. Orang jingga ni dia fikir seronok je, dia tak kisah pun benda tu bahaya ke, benda tu salah ke. Tu bagi dia nombor 2. Yang pertama bagi dia benda tu seronok ke tak, benda tu mencabar ke tak. Itu bagi mereka yang punya personality jingga. Okey, dan akhir sekali dah berkaitan dengan tema komunikasi mengikut warna. Okey, ini kita lihat kepada macam mana cara kita bercakap, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain kan. Orang emas ni dia mempunyai tema komunikasi peraturan, jadual, bertanggungjawab. Maksudnya apa yang dicakap tu semua benda-benda yang sepatutnya kita buat. Contoh, nak makan kena duduk, macam tu. Dia tak ada pun, kalau kita makan-makan je lah kan, apa nak kisah dia duduk ke berdiri kan. Tapi orang emas ni, nak makan kan, duduklah macam tu. Itu bagi mereka emas. Okay, kalau yang hijau ni, dia seorang yang logik, teori dan analisis. Apa yang kita cakap mesti ada kena fakta. Contoh macam yang terbaru ni kan, yang tengah viral, yang berkaitan dengan video live Instagram Caprice dengan rakyat Israel kan, di mana Caprice dah sedaya upaya dah tunjuk fakta-fakta, peta-peta, tapi orang Israel ni dia kata ni salah, ni palsu, semua tak betul kan. Jadi orang hijau ni dia bercakap semua ada fakta. Kita tunjuk fakta-fakta yang boleh menyokong setiap apa yang kita cakap. Okay, kemudian bagi mereka yang punya personality biru, emosi, rasa, kasih sayang. Contoh macam kaunselor lah, macam saya dengan Puan Su kan. Okay, kita bercakap dengan klien dalam sesi kaunseling, kalau dia tengah sedih, kita cuba rasa apa kesedihan dia. Kalau dia rasa marah, kita cuba rasa apa sebabnya marah, macam tu. Okay, bagi mereka jingga, orang jingga ni dia suka kepada tema komunikasi berkaitan dengan tindakan, keseronokan, cabaran. Okay, macam saya kata tadi lah, jingga ni dia fikir seronok je. Apa yang dia cakap, apa yang dia rasa dia suka lah. Dia tak kisah pun benda tu menyalih peraturan ke, benda tu menyinggung perasaan orang lain ke, dia tak kisah. Dia fikirkan seronok. Kemudian dia suka kepada cabaran. Okay, kadang-kadang kita tengok macam contoh hiking gunung tertinggi kan, bagi kita macam tak logik ni, bahaya ni. Tapi orang jingga tak kisah, dia okey je. Macam tu. Okay, jadi akhir sekali memandangkan masa pun dah mencemburu kita, untuk renungan bersama, daripada Albert Einstein mengatakan, kita cubalah untuk tidak menjadi seorang manusia yang hanya berjaya, tapi cuba menjadi manusia yang bernilai. Maksudnya setiap orang ada personality yang berbeza-beza. Kita tak boleh nak salahkan, orang biru tak best lah, orang jingga salah lah, orang emas bagus. Kita tak boleh nak beza-bezakan. Setiap warna, setiap personality mempunyai nilai yang tersendiri. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Cik Kita jawab soalan dulu lah. Sebab dah ada soalan tu. Personality ni boleh berubah-ubah ke daripada Puan Aini Nabilah? Okay, bagi Puan Aini, terima kasih Puan Aini untuk soalannya. Ya, personality kita boleh berubah. Okay, setiap 6 bulan personality kita akan berubah. Sebab itulah kalau bagi mereka yang memang nak follow dia punya personality diri, okay, setiap 6 bulan cuba untuk jawab pelbagai ujian personality. Kita ada macam-macam ujian personality. Ada ujian personality warna, ada ujian personality sidik, ada ujian Big Five. Jadi melalui ujian-ujian ni kita boleh detect. Okay, sekarang kita personality macam mana? Okay, ada orang hari ni dia jawab personality dia emas. Tapi mungkin 6 bulan akan datang dia jawab personality dia dah jingga dah. Tu yang orang boleh pelik, dia ni bukan ikut peraturan ke? Kenapa tiba-tiba memberontak ni kan? Sebab itulah kita boleh detect. Okay, melalui ujian ni personality dia bagaimana pada waktu itu. Okay. Personality tu memang boleh berubah-ubah lah ini sebab dia mempengaruhi kita daripada persekitaran. Okay, saya percaya kenapa kita semua ni skor emas sebab kita
dalam kerja SOP PKP ni automatically kita kena saring COVID-19. So automatically setiap hari kena saring, automatically kita jadi disiplin. Kena follow, kena isi My Sejahtera, COVID-19. So automatically kita ini bukan orang yang ikut peraturan pun, dalam musim PKP ni kita jadi orang yang berperaturan. Okey, contohnya macam saya lah, saya dulu sebenarnya seorang yang hijau. Itulah macam tadi jawab 2 sekali, tak puas hati kenapa tak hijau nombor 1. Okey, saya seorang yang memang fakta lah. Kalau before ni saya kalau cakap kena firm, fakta. Tapi mungkin dalam proses, sebab kata Puan Farida warga emas kan. Kalau tahun ni umur 38 tahun, tahun depan 39 tahun, 2 tahun lagi 40-an. So proses penuaan tu, proses penuaan dan kesenioran tu, automatically kita dah rasa pengalaman-pengalaman hidup ni, kita dah rasa macam alah just let it go, benda tu dah happen, kita dah tak fight. Kalau orang hijau ni dia punya semangat tu lain. Tadi saya ada terangkan juga, okey kalau emas dan jingga lebih kurang dia markah dia, nak ambil yang mana? Ni macam Aina terangkan tadi lah, contohnya dia tak jujur lah kan. Dia tak jujur lah, macam mana tiba-tiba awak seorang yang tak berperaturan, awak berperaturan pula. Alright, tu maksudnya jawapan dia tu, kekesahan tu, validation dia tak jujur. Jawapan tu tak jujur. Tak mungkin you akan dapat emas dan jingga markah sama. Macam mana tiba-tiba awak kata awak ikut peraturan tapi tiba-tiba awak langgar peraturan. Okey, tapi macam saya terangkan tadi, kalau kita dapat subordinat pekerja kita, contohlah bos tu biru. Bos tu biru, staf bawahan dia semua jingga. Right? Macam yang Cik Aina present tadi, biru ni orang yang tak suka berbalah, tak suka bergaduh, kasih sayang, simpati dia melembut je. Tapi staf bawah dia ni semuanya dinosaur tau, semua jenis nak bergaduh. Dinosaur apa lagi binatang-binatang yang ganas-ganas ni semua. Dragon semua, semuanya nak berbalah, semuanya nak bergaduh. Semua nak jadi King Kong lah apa semua. Jadi tu akan wujudnya satu konflik. So far kalau kita tengok tadi result UPK ni bagus sebab semua emas biru, emas hijau, biru jingga. Maksudnya you all ni mudah dipolish. Kalau bagi arahan insyaAllah you will follow that. Tak boleh lah nak percaya rumor-rumors. Kalau contohlah lepas ni ada orang cakap, oh star UPK ni memang tak suka dengan apa-apa. Hello, you dah boleh jawab. Hello, kita orang dah menjalani ujian IPW bersama kaunselor. Kita orang ni semua emas, okey, emas dan hijau. So benda tu firm lah. Sebab kita dah ada evidence hari ni, kita dah jawab test. Kita orang ni semua emas, kita follow rule. Siapa kata kita tak follow? Kita dah buat psychology test, bahawasanya kita orang ni memang emas dan mengikut peraturan. So rumor-rumors tu tolong delete dan hapuskan. Macam tu. Ada hasilnya lah. Jadi ada soalan yang sama ke? Warga emas lah, tak juga berbeza kadang-kadang. Warga emas ni kadang-kadang dia dah malas nak ambil tahu, tiba-tiba jadi jingga je. Okay? Semua dia kata lantak lah jingga rupanya. Alright? Saya ada nampak juga result-result yang memang orang macam maksudnya ketua tapi dia jingga. Sebab dia dah rasa macam malah lah nak ambil tahu, malah lah nak fikir, jingga lah. So kena sebab tu kena buat test. Kita tak boleh nak macam tu, kena buat test juga. Lagi ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi ke yang nak tanya soalan? Sebab okey, untuk kalau grouping, okey, ujian ni juga you all kalau macam ada program-program UPK, Kolej Salsabila dan Firdaus ke, ujian ni you all boleh buat pada student. So bila you nak groupkan student tu, you senang group kat emas kat mana. Tapi tak adalah kita saring penempatan kolej tu. Okey, pelajar emas duduk blok A, pelajar hijau duduk blok B, pelajar jingga duduk blok C. Tapi saya for sure kalau you all boleh buat benda ni, you akan nampak senang nak nampak mana blok yang senang kotor, mana blok yang bersih, mana blok yang senang ikut peraturan. Boleh juga, kita tak tahu kan. Contohnya UPK nak ambil penambahbaikan. Kita orang buat saring ujian dulu sebab melalui ujian kamu akan ditentukan penempatan di mana. So kalau nak masuk pertandingan eksa college ke apa semua, kita dah tahu dah blok mana yang ni blok orang-orang emas dan hijau yang kita masukkan dalam pertandingan. Contohnya. Kenapa masih saya masuk dulu tak sayang kita orang ke? Saya masih sayang star UPKNR. Okey. Okey, Puan Farida sayang. Okey, itulah Puan Farida ni saya harap Puan Farida jawab lah. Mana tahu Puan Farida biru ke? Rasanya biru ni, pelembut ni. Okey, nanti Puan Farida jawab sebab kalau dah jawab nanti dapat tahu result. Kalau tengok karakter macam biru kan.
Contohnya kalau macam saya dengan Aina memang lebih pelembut lah. Saya lebih firm lah. Kalau benda-benda yang tak logik, saya bukan orang yang suka benda yang tak fakta. Tapi sekarang ni saya punya biru dah tinggi. Macam saya cakap tadi, proses penuaan. And then saya percaya ada perkara dalam dunia ni kita tak perlukan fakta. Contohnya kita tolong umat Islam di Palestin. Kita tak perlukan fakta. Kita nak tolong dia sebab kita niat itu kita untuk tolong kerana Allah Ta'ala. Benda tak nampak, hasil tak nampak. Kita tak tahu pun sampai ke tak kita punya sumbangan. Tapi ada benda yang tak fakta. Nilai ta'ala contohnya. Dulu tengok nak darah tinggi saya dulu tengok nak darah tinggi saya naik. Oh sekarang darah tinggi Puan Farida under control Saya dengan Puan Farida sama lah. Kita ada blood pressure. Walaupun kita kognitif pun ni. Tapi saya dah lama tak ubat sebenarnya. Saya dulu tak ada tekanan tinggi, sekarang dah ada. Okey, saya pun dapat tekanan tinggi ketika mengandung. So saya rasa saya risau kalau saya mengandung saya dapat blood pressure lagi ni. Saya dulu, sekarang semua orang dah ada tekanan tinggi. Saya suka nak terangkan tekanan darah tinggi ni kita terhasil daripada kita kadang-kadang bereaksi positif dengan tekanan. Tapi sebenarnya badan kita tak cukup rehat yang kita akan jadi darah tinggi. Dan kita pun at the same time faktor BMI lah, BMI. Kalau kurus macam Aina tak mungkin darah tinggi tu kan. Faktor kegemukan tu juga kah? Alright. Ada soalan daripada Aini ke Kamarul ke sebelum saya serah kepada moderator? Puan Farida sihat. Puan Farida jangan stres sebab Puan Farida nak servis pun 2 tahun lagi kan Puan Farida. Servis pun dah tak lama. So kena enjoy je the moment dah ujung-ujung ni enjoy. Kena enjoy je. Jangan stres-streskan diri. That's good for you. Enjoy je. Tak sama. Puan Farida kata tak sampai setahun lagi ni memang nak pencen. So the end of service ni walaupun orang kata hello you dapat gaji lagi ke apa. Tapi you kena enjoy the moment. Enjoy the moment yang Allah pinjamkan kat kita ni. Macam kita make fun untuk semua orang. Semoga pemergian kita tu orang kenang sebagai benda-benda yang disayangi dan positif sentiasa. Contohnya musibah macam saya dengan Aina ni pula. Contohnya kalau kami melaksanakan sesi kaunseling melalui klien yang dirujuk ke apa semua, kalau ada unfinished business pastinya akan ada orang tak suka. So benda-benda yang tu memang akan terpalit lah. Contohnya di kalangan pelajar tu memang dah salah, jual dadah ke apa semua memang salah. Tapi bila kita jatuhkan hukuman dia tak puas hati, tak boleh nak buat apa sebab nilai ta'ala. So maksudnya bidang-bidang kita ni termasuk staf-staf UPK kalau menangkap pelajar-pelajar yang bermasalah, pastinya kita akan dipandang jahat oleh segelintir pihak. Tapi tak apa, apa-apa kita buat nilai ta'ala dengan Allah Ta'ala. Alright. Wow, Puan serius lah sedihnya. Puan Farida jangan lupa nanti. Puan Farida saya nak terang juga. Kalau macam Puan Farida, you kena ingat juga gap umur. Kenapa tadi saya suka. Aina umur berapa Aina? Contohnya Aina 27. Alright, 27 ni baik-baik student kita yang graduate je pun. 27. Contoh nak umur 18. 27, saya 38 tahun. Almost 20 tahun kan gap. So pastinya ada benda yang Aina punya thinking tu tak sama dengan saya. Sebab pengalaman 20 tahun tu membezakan kita. Sama juga macam you all ni saya percaya umur semua 30-an. Ada umur 20-an ke? Hairi umur berapa? Hairi? Rasa paling muda Hairi kan? 20-an kan betul? Hairi, ya Allah, Hairi 28, anak dah berapa Hairi? Hairi anak dah berapa 28? 2. Aina kena struggle. Dia 27 kan? Hairi 28 ada. So Aina supaya mengandung terus kembar cepat sikit. Alright. So maksudnya benda ni you kena tahu gap umur you dengan bos you. So pemikirannya mesti tak sama. Bos tu dah macam, you kena bayangkan bos tu macam mak lah. Mak ada benda yang you rasa macam you betul tapi kenapa bos tak nak dengar? Sebab umur. Kena faham umur. So saya harap you fikir kena faham dah. Sebab so far gap umur you dengan bos you tu jauh. Kalau Puan Farida kata dah nak pencen dalam masa setahun ni lagi, jauh dah gap umur you all dengan dia. Compare dengan ada department contohnya macam saya dengan Aina, jauh juga 20 tahun. So ada department yang bos dia umur dengan staff dia lebih kurang. So kita nampaklah synchronize sikit dia punya perangai tu. So umur tu dalam kelompok yang lebih kurang. Umur pun main peranan kan Aina, personality betul tak? Umur pun main peranan itu personality. Walaupun kita tak touch dari segi IPW sebenarnya dia ada. Right? Sabarlah anak muda Papa Zola. So Puan Farida pula dia stres sebab staff dia semua younger, semua muda-muda.
Sebab umur dia dah banyak. Dia macam tu juga. So style yang bawah ni kena faham. Dia kena balance lah. Life ni balance. Okay. So macam itulah Aina punya renungan. Cuba menjadi manusia yang bukan hanya berjaya tapi menjadi manusia yang bernilai lah. Okay, kita punya value lah apa-apa. Alright, Aina ada apa lagi? Okay, so saya serahkan kepada saudari moderator kita. Yang lagi muda belia. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin dan juga Puan Suzaina binti Rahmat di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga setiap perkongsian yang diberikan dapat kita kenali sedikit sebanyak berkaitan dengan personaliti diri kita. Terima kasih juga di atas soalan-soalan yang diajukan. Semoga setiap jawapan yang dilontarkan sedikit sebanyak bantu dalam meningkatkan segala ilmu pengetahuan yang sedia ada. Baiklah, Alhamdulillah selesai sudah pencerahan dan perkongsian daripada dua orang penceramah pada hari ini, iaitu Puan Suzainah dan juga Cik Nur Aina Nasiha. Berkaitan tajuk program pada hari ini iaitu membongkar rahsia personaliti anda melalui inventory personaliti warna IPW. Seterusnya, saya minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh untuk buka kamera bagi sesi fotografi. Okey, tak apa. Nanti Suhana akan ambil gambar. Nanti kita akan share lah gambar tu kat dalam grup. Mana yang berkesempatan boleh buka kamera lah. Okay. Puan Farida tak ada gambar, huruf F je. Okay. Tak make up. Okay, tak apa. Okay, mungkin kita je tak apa. Okay, 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan. Sebelum tu diharap para pendengar yang dirahmati Allah sekalian boleh mengisi borang penilaian program yang telah kami sediakan supaya setiap ataupun segala penambahbaikan akan kami perbaiki dari semasa ke semasa. Jadi latihan tu atas mohon isilah. Okay, again thank you so much. Okay, kita juga ada IG dan YouTube. Alright. So you all punya video hari ni kita akan share dalam YouTube lah. Okay, sebelum tu diharapkan para pendengar yang dirahmati Allah boleh sama-sama membacakan kunut nazilah agar saudara mara kita di Palestin terus kuat dalam menempuh dugaan yang menimpa mereka di sana. So mungkin kita boleh baca sama-sama. Sekejap. Okay, saya kita baca sama-sama ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari
kejahatan mereka. Ya Allah hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah pecahkan pakatan mereka. Ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Turunkan kitab, Turunkan kitab yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada barisan staf khususnya dari unit pengurusan kolej, para pensyarah serta para pendengar yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian saja daripada saya, Nur Dahlia Suhana binti Zainal, Kaunselor Pelatih UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, memohon 1000 kemaafan di atas segala kekhilafan sepanjang program berlangsung. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Okay, thank you Farida and team. Okay, Aini, Nat, Kamaru, Harry. Thank you so much. Alright. Okay, thank you semua. Kita akan share juga kita punya link dalam Dan YouTube. penjual lain. Jomlah like kita punya YouTube Unit Kerjaya dan Counselling. Alright. Thank you. Isi link latihan sebelum ni. Sebelum live. Alright, thank you.